Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR Intan Merotai bagi projek tanaman halia wajar diperluas bagi membolehkan lebih ramai peserta terlibat sekaligus membantu kerajaan membasmi kemiskinan. Fasa pertama projek melibatkan 80 peserta dengan tempoh pengeluaran 6 bulan lebih awal berbanding sasaran awal 9 bulan. Dalam tempoh itu, hasil tanaman memberi pulangan RM960,000 dengan perolehan pendapatan RM2,000 sebulan bagi setiap peserta. Ini merupakan salah satu usaha pihak kerajaan untuk membasmi kemiskinan melalui peluang penjanaan pendapatan menerusi pertanian lah. Saya juga mengharapkan lebih banyak lagi program-program IPR seperti ini dapat dilaksanakan di semua kawasan lah. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Penyerahan Pendapatan IPR Intan Merotai. Sementara itu, Pengarah Bahagian Pertanian Kementerian Ekonomi, Datuk Zulhadi Ahmad berkata, kerjasama antara agensi kerajaan dan swasta penting dalam menyumbang pembangunan sektor pertanian. UMS, Mahasawit, PPK dan LPP Kalabakan kerana telah membuktikan kepada masyarakat Malaysia secara amnya bahawa sekiranya kita ada semangat dan juga ada kemahuan, insya-Allah kita boleh keluar daripada kepompong kemiskinan yang membelenggu kita selama ini. IPR Projek Tanaman Halia bertujuan membasmi kemiskinan menerusi penduduk di kawasan Merotai selain memenuhi permintaan halia di pasaran tempatan. Usahawan muda di Tawau disaran menyertai pertubuhan peladang kawasan PPK bagi memudahkan mereka mendapatkan pelbagai insentif yang disediakan kerajaan untuk mengembangkan lagi perniagaan. Ini termasuklah bantuan di bawah program Agropreneur Muda selain bimbingan dan nasihat melalui kursus yang diadakan. Usahawan-usahawan di kalangan golongan-golongan muda ini mempunyai potensi untuk mendapat bantuan daripada kerajaan pada hari ini. Dan kerajaan telah menyediakan berbagai-bagai program, latihan dan juga untuk meningkatkan ekonomi para usahawan-usahawan yang ada di luar sana. Beliau yang juga pengerusi PPK Tawau ditemui pemberita dalam program memasak bubur manis anjuran Pejabat Adun Balung dan PPK Tawau. PPK Tawau komited meningkatkan taraf ekonomi dan sosial 3,000 ahlinya selain sentiasa berusaha mewujudkan masyarakat tani yang progresif, berdikari, makmur dan bersatu padu. Perpaduan merupakan tunjang kepada keharmonian dan kesejahteraan masyarakat pelbagai kaum. Sehubungan itu, Adun Kukusan Datuk Rina Jainal berkata pihaknya sentiasa mengutamakan penganjuran program melibatkan penyertaan masyarakat pelbagai kaum, agama dan peringkat umur. Ini termasuklah program memasak bubur lambuk melibatkan pelbagai kaum di 5 mukim dalam Dun Kukusan. Kita sentiasa untuk keep upkan kita punya program pengisian yang berunsurkan kemasyarakatan. Dari situ akan kita melihat kesepakatan dalam kita menunjukkan satu teamwork yang berhasil. Jadi ini adalah satu base yang sangat penting untuk kita terapkan. Sempena program ini, Pejabat Dun Kukusan dan Perbadanan Baitumal Cawangan Tawau menyampaikan sumbangan wang tunai dan bakul makanan kepada 200 anak yatim dan asnaf. Persatuan Suri dan anggota wanita Perkhidmatan Awam Puspa Nita memainkan peranan penting dalam memperkasa kaum wanita. Puspa Nita merupakan platform dalam membangun potensi wanita merangkumi aspek kerjaya, kemahiran maupun kebajikan sosial. Puspa Nita ini dia antara satu platform untuk membangunkan wanita yang berpotensi dan juga banyak sumbangan yang mereka bantu. Jadi kita nampak satu platform yang penting untuk masyarakat, khususnya ini wanita. Beliau ditemui RTM dalam Majlis Kasih Ramadan Puspanita Cawangan Sandakan. Sementara itu, pengerusi Puspanita Daerah Sandakan, Ivy Wong memaklumkan Puspanita Sandakan akan melaksana pelbagai aktiviti tahun ini bagi memperkasa golongan wanita di daerah itu. Memang betul lah. Sebab sekarang ni wanita bukan hanya duduk di dapur seperti yang macam dahulu kala yang zaman-zaman nenek moyang kita. Sekarang wanita ini rasanya dia
50-50 lah. Dia setaraf dengan lelaki. Kami juga boleh buat apa yang lelaki buat dan rasanya apa saja yang cabaran yang diberi kami boleh buat. Majlis ini turut meraihkan golongan asnaf dan pelajar tahfiz. Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKA mengambil inisiatif mengadakan program advokasi anti pengemisan bertemakan bijak membantu elak tertipu sempena Ramadan ini. Program dilaksana sejak Mac lalu melibatkan beberapa daerah antaranya Sandakan, Tawau, Lahdatu dan Keningau. Program bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai aktiviti pengemisan sekaligus mengelak tertipu. Kita mahu masyarakat ini bijak. Kalau nak bantu, kena bantu dengan bijak. Jadi kalau ada sumbangan derma, pergilah ke tempat yang betul, kepada agensi yang betul, supaya derma atau sumbangan kita itu memberi makna dan manfaat kepada golongan sasar. Beliau ditemui RTM selepas meninjau Bazar Ramadan Kudat bersama Adun Tanjung Kapur Datuk Ben Chong dan agensi penguatkuasa di Kudat. Sementara itu, Datuk Ben Chong menyebut baik program advokasi ini bagi memastikan masyarakat tidak memberi derma tanpa menyemak latar belakang pengemis. Kita perlu kenal pasti ada surat dia dari agensi-agensi berkenaan yang menunjukkan bahawa dia layak untuk mengemislah. Jabatan Kastam di Raja Malaysia JKDM Sabah merampas minuman keras, rokok dan barangan elektrik yang disyaki cuba diseludup masuk dalam 4 serbuan berasingan baru-baru ini. Kesemua barangan bernilai hampir RM879,000 itu dipercayai dibawa masuk untuk pasaran tempatan dengan diikrarkan sebagai barangan lain. Dalam sidang media memangku tugas-tugas MTT, penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Sabah, Saidin Jalaluddin berkata, rampasan minuman keras dilakukan pada 4 Mac lalu di Pelabuhan Sepanggar dan di sebuah premis di Bandaraya Kota Kinabalu. Manakala rampasan rokok dilakukan di sebuah stor di kawasan Ladang dan Pasar Tamu Brumas Tawau pada 5 dan 7 Mac lepas. Rampasan membabitkan wayar dan barangan elektrik pada 6 Mac lalu di kawasan Terminal Bas Express Lahadatu. Berdasarkan siasatan awal, keempat-empat kes didapati menggunakan modus operandi dengan pembuat pengikraran palsu. Kes disiasat mengikut Seksyen 135 Akta Kastam 1967. Pengamal media berperanan penting dalam menyalurkan maklumat tepat kepada masyarakat. Keupayaan pengamal media menyampaikan mesej tepat terutama berkaitan dasar dan hala tuju kerajaan akan memberi kefahaman kepada orang ramai. Ia sekaligus menepis berita palsu yang sering ditularkan melalui media sosial. Peranan media itu adalah sangat penting untuk pembangunan ataupun untuk memberi penerangan, penjelasan kepada pihak masyarakat. Khasnya di kawasan kita inilah, maklumat yang sahih dan tepat ini sangat penting bagi kita kepada masyarakat. Jangan kita terpedaya dengan daya-daya yang tidak berapa diingini ataupun tidak berapa sihat. Beliau ditemui media dalam majlis berbuka puasa bersama pengamal media. Majlis Anjuran Jabatan Penerangan Daerah Sandakan ini bertujuan meraihkan pengamal media Sandakan sekaligus memperkukuh kerjasama dengan pemimpin peringkat akar umbi. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pulau Gaya mengukir nama dalam dunia inovasi sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Sekolah tersebut meraih kejayaan besar di pertandingan World STEM Reka Cipta dan Inovasi 2025 yang berlangsung di Medan, Indonesia pada 23 hingga 27 Februari lalu dengan memperoleh 5 anugerah emas dan 5 anugerah perak. Antara anugerah utama yang dimenangi adalah anugerah emas untuk kepimpinan antarabangsa dan amalan terbaik, anugerah emas guru dan sains alam sekitar. Pengetua SMK Pulau Gaya Azlan Safli berkata, kemenangan itu meningkatkan lagi minat pelajar dalam bidang STEM, seterusnya mengukuhkan kerjasama dengan pihak luar seperti institusi pendidikan dan industri.
Dari segi pemikiran mereka untuk masa depan, bagaimana kita boleh menggunakan pemberdayaan STEM itu untuk mewujudkan satu golongan saintis muda di kalangan pelajar untuk menjadi saintis di masa akan datang, insya-Allah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menjadi tetamu dalam segmen Kita Kongsi #Bukan Cerita Kosong di Sabah FM. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Firdaus Arasi di Kuching. Dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.